Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, okey, untuk grafik komunikasi teknikal tingkatan 4. Baik. Hari ni kita sambung lagi Sambung lagi teori pula amali ni hands on untuk tajuk bab 3. Okey, tajuk bab 3 segitiga, segi empat dan poligon. Okey, segitiga, segi empat dan poligon. Tapi untuk siri yang ini, YouTube kali ini, rakaman untuk kali ini kita nak tengok untuk tajuk yang kecil iaitu segitiga. Okey, segitiga Jadi dalam bab ni sepatutnya bila kita dah habis belajar bab ni, okey, patutnya bila dah habis belajar bab ni, awak semua pelajar-pelajar boleh melukis segitiga mengikut kriteria yang diberikan. Okey, apa kriteria dia? Sekejap lagi kita tengok. Kemudian melukis segi empat mengikut kriteria yang diberikan, serta melukis poligon sekata mengikut kriteria yang diberikan. Kriteria-kriteria ni, okey, kita akan tengok nanti. Okey, sebelum tu mari kita lihat sikit. Poligon merujuk kepada kaedah pembentukan permukaan atau objek 3 dimensi dengan menggunakan grid lukisan. Poligon terdiri daripada pelbagai sudut sisi, iaitu poligon bersudut 5 sisi, 6 sisi, 7 sisi dan seterusnya. Okay, jadi ini adalah dia punya definisi poligon lah mengikut buku teks. Jadi kalau kita tengok gambar ni, ada banyak poligon-poligon yang ada. Ni piramid ataupun kon. Ni kon kon. Kalau piramid dah ada bucu. Okey, jadi kita nak tengok untuk kali ni kita nak tengok satu ni je, segitiga. Jadi segitiga ni apa yang perlu kita buat adalah standard pembelajaran dia. Okey, awak semua boleh menyatakan jenis-jenis dan juga ciri-ciri segitiga, iaitu segitiga sama sisi, segitiga kaki sama, segitiga tepat, segitiga tak sama kaki. Ni kena nyatakan ciri-ciri dia. Jadi yang ini kita akan pergi yang ini yang kita akan belajar ni. Yang ni akan belajar. Daripada awak boleh menyatakan, melukis, lepas tu semua ni melukis, menghasilkan lukisan. Okey, mari kita tengok ciri-ciri segitiga dulu. Okey, segitiga merupakan rajah satah garisan yang mempunyai 3 sisi yang lurus. 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi. Lurus. Dia tak ada bengkok-bengkok lurus. Jumlah sudut dalam segitiga ialah 180. Jadi X tambah Y tambah Z, total dia adalah 180. Ketinggian segitiga diukur dari puncak sehingga berserenjang dengan tapak. Jadi tinggi untuk segitiga, walau macam mana bentuk sekalipun, kita akan ambil tapak dia. Tapak dia naik ke atas, renjang, sampai yang paling tinggi sekali. Itulah dia, tinggi dia. Jadi macam ni tinggi dia. Okey. Jadi kita tengok gambar ni dulu. X adalah sudut, Y adalah sudut puncak, Z adalah sudut. Jadi yang ini dikenali sebagai sisi. Okey, ni sudut tapak. Okey, ini sudut puncak. Yang ini adalah yang merah ni garisan penengah. Ciri-ciri segitiga ni garisan penengah. Macam mana nak tahu garisan penengah nanti kita belajar, tapi asas dia adalah macam mana nak buat garisan ni. Sisi yang bertentangan mesti digariskan dengan sudut yang bertentangan. Dekat sini adalah 90 darjah. Bahagi 2, bahagi 2. Bahagi 2. Jadi persilangan tu adalah garis penengah ataupun pusat penengah dia. Okey, kita tengok segitiga. Yang macam ni adalah segitiga sama sisi. Jenis dia 1, 2, 3. Jenis dia adalah segitiga sama sisi. Yang ni segitiga tepat. Dia mesti ada satu sudut 90 darjah pada sisi dia. Okay, seterusnya jenis dia
segitiga sama kaki. Iaitu sudut tapak dia ni sama. Okey, sudut tapak dia ni sama. Dan seterusnya adalah segitiga tidak sama kaki. Tak sama kaki maknanya sudut dia ni beza-beza. Alfa dia ni tak sama Okay. Seterusnya, ni teori lah yang tadi ni. Ada 4 A, B, C, D. Jadi teori dia melukis segitiga sama sisi apabila diberi sisi. Ni yang kita nak buat. Okay, kita nak buat Jadi yang ini kita kena tengok dan belajar buat segitiga ni. Jadi yang ini ada yang saya tunjuk, ada yang saya tengok pada buku teks saja. Okay, diberi sisi. Jadi cara nak lukis diberi sisi AB. AB diberi sisi AB. Okay, jadi dia nak suruh buat kita segitiga sama sisi. Jadi ambil jangka lukis. Cocok tambi ni. Saya tunjuk senang. Okay, ni segitiga saya punya ni. Jadi yang ni kena ada jangka lukis. Tak ada jangka lukis memang tak boleh buat. Untuk bahagian ni. Okay, hari ni saya guna marker pen warna biru. Jadi kita nak buat segitiga. Okay, segitiga ni saya pakai pembaris biasa je hari ni. Okay. Jika diberi jika diberi A, B. Wah, akbar kelajak pula rasanya. Tak apa, cuba. A, B kita nak buat segitiga sama sisi. Jadi cara dia dalam buku teks tu. Alhamdulillah. Kita ambil jarak dia ni. Alamak. Tinggi sangat. Okay, tinggi sangat. Jadi kalau tinggi sangat saya buat ke bawah. Awak nanti buat ke atas Okay, ni jarak dia ni tarik macam tu. Kemudian letak dekat A. Silang ada. Okay, yang bersilang ini adalah titik C. Jadi kita pun gariskan. Jadi ni sama ukuran dia. Tak perlu pakai pembaris nak ukur berapa sentimeter, tak perlu. Okey, boleh ni Okey, berikutnya. Yang ni dia buat ke atas kan? Saya buat ke bawah sebab tadi tak muat. Tapi sama je kaedah dia Okey, ni. Okey, seterusnya melukis segitiga tepat apabila diberi hipotenus dan satu sisi. Mana pula hipotenus? Okey, hipotenus. Apa tu hipotenus? Dah rasa awak semua dah belajar kan? Jadi ni segitiga, yang ni tak ada hipotenus. Okey, kalau sisi segitiga yang ada hipotenus, mesti ada sudut 90 darjah. Jadi yang sisi paling panjang ini adalah hipotenus. Okey, hipotenus. Jadi mari kita tengok dulu. Okey, jadi dia kata cara nak lukis dia, melukis segitiga tepat apabila diberi hipotenus dan satu sisi. Jadi B dan AB. Jadi mana satu hipotenus, mana satu sisi. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Jadi ni A, AB. Jadi yang paling panjang adalah hipotenus. Itu biasanya yang paling panjang adalah hipotenus. Yang pendek ni adalah sisi. Okey, jadi cara dia kalau kita tengok sini, kita tengok sini, tengok saya buat Okey. Soalan diberi pada kita. Okey, soalan diberi pada kita. Tak apa macam mana pun saya nak saya nak alih sikit daripada buku teks tu supaya awak tak terkeliru nanti. Yang ini dia kata A. Jadi yang panjang ni kata AB. Jadi kita nak buat segitiga ni. Jadi macam mana kita nak buat segitiga ni? Okey, kita tentukan sendiri kita tentukan sendiri. Jadi kita ambil yang paling panjang sebagai hipotenus. Jadi bila jadi hipotenus, kita kena bahagi dua dulu. Okey, bahagi dua dulu garisan AB ni. Sebab kita nak cari pusat dia. Pusat untuk buat bulatan. Okey, jadi saya pun garis. Jadi saya dapat sini adalah pusat dia. Jadi apa perlu saya buat adalah saya letakkan jarum kat sini.
saya buat separuh bulatan. Okey, ataupun saya buat bulatan penuh. Jadi awak boleh buat segitiga tu atas atau bawah. Bergantung kiri atau kanan. Jadi yang ni, berikutnya yang pendek, kita ambil ni, ukurkan jarak dia, ataupun tanda. Nak letak atas boleh, nak letak bawah boleh. Nak letak sebelah sini pun boleh. Satu je Jadi saya buat pelik sikit. Saya letak sini. Jadi bila kita dapat sini, kita pun gariskan. Okey, jadi yang ini, yang panjang AB ni adalah hypotenuse. Yang ini adalah sisi dia. Jadi yang mana 90 darjah dia? Sini 90 darjah dia. Ni 90 darjah dia. Okey, selesai ni Okey, berikutnya melukis segitiga apabila diberi parameter dan nisbah sisi. Wah, benda pula parameter dan nisbah sisi ni. Okey, kita tengok. PS. PS ni adalah parameter. Dia dah diberi panjang parameter PS. PS adalah parameter. Nisbah sisi adalah 3 nisbah 4 nisbah 5. Macam mana pula? Jadi saya ambil yang ini. Okey, tengok ni. Ni contoh yang tadi saya ambil macam ni. Dia suruh kita buat segitiga macam ni. Nisbah sisi dia adalah 3 nisbah 4 nisbah 5. Betul tak dia? 3 nisbah 4 nisbah 5. Okey, 3 nisbah 4 nisbah 5. Jadi maksud dia, sekarang ni maksud dia adalah 5 ni yang paling panjang kan. Kita tengok yang paling besar adalah 5. Jadi dekat sini yang paling panjang dia adalah hypotenuse, 5. Yang paling pendek dia sisi ni, 3. Dan yang kedua yang ni 4. Jadi bila kita buka ni, kita bukakan dia. Okey, kita bukakan dia. Dia akan jadi lebih kurang macam ni contoh dia. Sini 5, sini 3, sini 4. Bila kita langsamkan panjang dia, macam ni. Lebih kurang. Sini 5, sini 3, sini 4. Jadi inilah panjang dia, ukur lilit dia. Okey, ukur lilit dia. Jadi kita tengok soalan ni, diberi perimeter. Okey, ni perimeter dia, PS. Jadi inilah PS dia. So macam mana kita nak buat balik? Kita nak buat macam ni. Okey, macam mana kita nak buat? Sekejap saya ambil kertas. Macam mana kita nak buat adalah kita tentukan dulu PS kita. Tentukan dulu PS. Katakan ni PS saya. Jadi kita nak buat tadi apa? 3 nisbah 4 nisbah 5. Okey, 3 nisbah 4 nisbah 5. Jadi kita kira dia total berapa? 5 campur 4, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Okey, ada 12. Jadi kita pun buat satu garisan unjur sukati je. Kita nak bahagi dia kepada 12. 9, 10, 11, 12, 12. So, ambil jangka lukis. Kita buat kaedah nisbah. 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cukup. Saya tambah lagi. 10, 11, 12. Okey, 12. Cukup dah. Jadi kita kira 1, 2, 3. Okey, sini 3. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Sini 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Jadi sini 3, sini 4, sini 5. Okey, bila dah dapat ni, kita kena pakai siku set ni. Pakai siku set. Okey, tengok betul yang ni kadang lupa. Pakai siku set, kita gariskan.
yang 5 sampai ke S. Okey, kita gariskan. Ni tapak bawah ni jangan bergerak Matikan dia. 5 sampai ke S. Okey, kemudian 4 selarikan. Gerak je ni gerak. 4. Lepas tu sini 3. Okey, so kita dah dapat dah bahagian ya. Sini 3, sini 4, sini 5. Jadi bila dah dapat macam tu, kita pindahkan je. Cocok kat sini. Ni sini. Okey. Kita pindahkan, buat separuh bulatan. Okey, kemudian yang ni pun sama. Yang ini cocok kat sini. Ambil je jari dia sama dengan yang 3 tadi ni. 3 ni. Ni. Okey, buat. Yang bersilang tu itu adalah garisan dia. Ataupun garis. Garis jangan salah Kita ambil daripada sini. Okey, di sini. Oh, tak nampak. Tu. So kita dapat dalam dia. Saya rasa tak apa nampak jadi saya pakai pen hitam. Saya larikan sikit hitamkan dia. Tu dia. Itu adalah segitiga dia tadi. Okey. Harap boleh buat itu. Okey, melukis segitiga apabila diberi 3 penengah. Okey, melukis segitiga apabila diberi 3 penengah. Okey. Dia ada 3 ni. Dia 3. Ni ada trik sikit. Okey, yang ni ada trik sikit. Okey, ni ada trik. Jadi kita tengok lagi yang bawah ada. Okey, diberi penengah. Okey, yang ni trik. Yang ni kena tengok betul-betul. Okey, kena tengok betul-betul. Soalan ni, ni soalan ni payah sikit. Tapi bila dah dapat teknik dia, insya-Allah awak boleh buat. Okey, yang ni saya kecilkan. Okey, saya kecilkan dia. Kita tengok sambil tengok buku teks Saya adjust sikit. Saya adjust sikit ni. Okey. Yang ini sekejap. Saya ketepikan dia sikit. Okey, supaya awak boleh nampak. Okey. Ni Jadi yang ini kita tengok. Okey, diberi saya buat kat tepi ni saya ambil dulu. Panjang, sedang, pendek. Okey. Apa yang panjang sedang? Panjang, sedang, pendek. Okey, ni dia ada 3. Okey, 3 ni kan? 3. Jadi panjang, pendek kalau dalam buku teks awak tengok ni A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Saya salin balik A besar, A kecil. B besar, B kecil. C besar, C kecil. Okey, apa maksud A besar, A kecil, B besar, B kecil ni? Nanti kita tengok ni. So sekarang ni, apa yang perlu kita buat adalah ketiga-tiga garisan ni, kita perlu bahagikan kepada 3. Okey, kita tengok buku teks. Nampak ni? Dalam buku teks dia beritahu bahawa ketiga-tiga garisan ni dibahagikan kepada 3. Okey. Dibagi kepada 3. Dan 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Tapi dia tulis sini 1 je. Jadi kita tengok yang mana yang paling awal dia buat. Okey, A besar, A kecil. Kalau kita tengok A besar, A kecil ini adalah yang garisan paling panjang. Okey, jadi mari kita tengok Okey,
Okey, saya pun ukur balik. Saya nak pindahkan. Nanti awak tak boleh pindahkan pun. Okey, tak apa. Jadi saya bahagi dulu pada 3. Semua ni saya bahagi pada 3. Saya pakai marker pen. Saya pakai marker pen merah nak bahagikan ni. Okey, saya pun garis. Okey. 3 semua sekali 3 je. Sesedap rasa je. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey, dah dapat 3. So, lepas dah dapat 3 tu, kita selarikan. Semua sekali kena sama. Okay. Jadi ni, tengok betul. Ni. Saya pun selarikan. Selari sikit. Okey, yang ini pun cari. Gerak sama-sama Okey, satu lagi. Okey. Jadi saya dapat je tu. Jadi yang paling panjang kita tandakan dulu. Okey. Jadi ni 1 2 3 kan. Jadi ini 2/3. Yang ini 1/3. Okey, sama sebelah ni. Sebelah ni 2/3. Okey, yang ini 2/3. Yang belakang ni 1/3. Okey, dah siap dah yang ni satu. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita pindahkan panjang ni kat sini supaya nampak. Okey, apa yang perlu saya buat adalah saya tanda dulu sekejap saya nak ambilkan ukuran tu. Nanti soalan dia bagi terus tau. Ini sebab kita nak buat je Okey. Saya nak letak sampai dekat 20 ni saya bertanda. Okay. Jadi sini adalah A besar, sini adalah A kecil. Okey. Bila dah dapat macam tu, yang ni langkah 2. Mana langkah 2? Ya. Lambat sikit Okey, langkah 2 ni A besar, A kecil. Jadi kita nak buat apa maksud H? Okey, H ni adalah ni penengah ni yang kita dah buat ni 1/3 tu. Okey. Jadi yang kat sini kita akan tanda dulu. Ambil jarak ni asal tadi, tanda. Tak sini, tanda. Okey, jadi kita pun buat separuh bulatan. Bila dah buat separuh bulatan, kita pun extend. Jadi sini ni dia tanda sebagai H. Kalau ikutkan dalam buku, ini adalah 2/3, sini adalah 1/3. Sama. Okey, sama sama. Macam tadi kan. A besar, A kecil, H dekat tengah. Jadi 2/3, 1/3. Cuma kita extend lagi daripada pusat A ni, extend. Dia akan jadi 1/3 lah. Okey, 1/3. Jadi kita labelkan. Dalam buku teks kita labelkan sebagai X. Okey. Size tu. Okey, kemudian langkah 3. Langkah 3. Okey, berpusat di X. Mana ni X kan? Berpusat di X dengan jejari 2/3 B besar, B kecil. Bina lengkuk di bahagian atas garisan A besar, A kecil. Jadi,
Ni dia kata guna bagikan B besar, B kecil. 2/3. Macam mana dapat 2/3 ni? Ni dia. Ambil jarak dia. 2/3. Ni 2/3. Dengan dekat mana? Dekat X. 2/3. Kita pun garis. Buat separuh bulatan. Okey, ni maksud dia adalah 2/3 B besar, B kecil. Okey, 2/3 B besar, B kecil. Ni, nampak ni. 2/3 B besar, B kecil. Okey, kita buat separuh. Saya buat panjang tadi kan. Ni saya buat panjang kan. Okey. Dengan membina lengkuk berjejari, 2/3 C besar, C kecil berpusat di H, titik C diperolehi. Okey. Jadi kita guna pula 2/3 C besar, C kecil letak kat sini. Jadi kita akan dapat C kat sini, titik C. Okey, jadi kita tengok sini. Kita tengok situ. Okey, dengan menggunakan 2/3 ni pula, C besar, C kecil. Jadi kita ambil pula 2/3 C besar, C kecil, kita letak dekat H. H kita pun silangkan dia. Yang bersilang antara dua ni tadi, itu adalah titik C. Okey, titik C. Okey, titik C besar. Titik C besar. Jadi, kita dah dapat. Terbuka pula dah. Jadi, kita dapat sekarang ni. A besar, C besar. Yang kita belum dapat adalah B besar. Mana pula B besar? Okey, B besar. Kita cari. Okey. Sekejap. Lambat sikit. Okey, langkah keempat. Berpusat di H dengan jari 2/3 B besar, B kecil. Berpusat di H dengan menggunakan 2/3 B besar, B kecil. Bina lengkuk di sebelah bawah A besar, A kecil. Dan berpusat di X. Okey, dengan pusat X ni, cari pula. 2/3 B besar, B kecil. Bina lengkuk 2/3 C besar, C kecil menyilang di B. Menyilang di B pula. Yang ni kena tahu. Okey, kena tahu. C besar. Okey. 2/3 C besar, C kecil. Menyilang di B. Bina lengkuk 2/3 C besar, C kecil menyilang di B. Ni menyilang di B. 2/3 B besar, B kecil. 2/3 C besar, C kecil. Silang dekat B. Okey, jadi kita buat. Kita tengok dekat sini. Okey, kita nak buat ini dulu 2/3 C besar, C kecil. Okey. Jadi 2/3 C besar, C kecil. Okey, 2/3 C besar, C kecil letak dekat X. Kita pun buat separuh bulatan. Okey. Kemudian 2/3 B besar, B kecil. 2/3 B besar, B kecil. Dekat H. Buat. Okey. Jadi kita akan dapat satu titik B. Jadi ini adalah titik B. Jadi kita dah ada A, B, C. Okey, A, B, C. Dah dapat. Jadi kita pun garis. Okey, kita pun garis. C dapat dah. Okey, dah dapat dah. C, A, B. Kita pun dah dapat. C, A, B. Jadi kemudian, kita tengok sekejap. Okey, sambungkan BC. Lukis dan hitamkan garisan objek AB, BC, CA. AB, BC, CA. Jadi kita pun dapat garisan. A pergi B. Ni B dia tadi. A pergi B. B pergi C. C pergi A. Kita pun dapat. Hitamkan lah lepas tu. Okey, hitamkan. Jadi selesai. Okey, selesai dah. Jadi apa kita dapat adalah
Ni Jadi kita pun dapat dah segitiga dia. Okey, selesai kat situ. Jadi dah selesai kat sini Okey, habis. Okey, next seterusnya melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan satu sisi. Okey. Soalan ni kita nak lukis. Okey, soalan ni kita nak lukis apabila kita ada sudut puncak, tapak dan juga satu sisi. Diberi panjang tapak AB. Okey, tapak AB. Satu sisi R. Satu sisi R dan sudut puncak X. Jadi untuk soalan ni, okey, untuk soalan ni hasil dia yang dia nak adalah diberi tapak. Tekan ni tapak. Apa benda tadi kata tapak ni? Sorry, silap lagi. Tapak A besar, B besar. A besar, B besar. Sini A besar, B besar tapak dia. Kemudian dia kata sisi dia, satu sisi dia adalah R. Sisi dia R. Mungkinkah macam ni kan? Sisi dia R. Lepas tu sudut dia, sudut puncak dia X. Macam tu. Diberi dah macam ni. X pun diberi, R pun diberi, tapak pun diberi. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tahu X ni berapa. Kita tak tahu X tu berapa kan. Tapi yang pastinya adalah AB ada, R pun ada. Jadi langkah dia, okey, langkah dia untuk soalan ni kita kena tahu berapa sudut X. Okey, katakan X ni adalah sudut dia 30 darjah. Okey, kita pun kena ulang balik basic yang saya dah tunjuk sebelum ni. Macam mana nak buat sudut 30. Okey, kita tengok langkah dia. Okey, langkah dia. Soalan dia, jika diberi macam ni Jika diberi, katakan sudut puncak adalah 30, panjang dia adalah R, panjang sisi dia kemudian tapak dia adalah AB. Yang ni R. Okey, jadi apa perlu kita buat adalah kita buat dulu satu garisan. Okey, ni saya ulang balik. Sudut dia 30, sisi dia R, panjang tapak dia AB. Jadi kita buat satu garisan dulu. Saya ambil panjang AB ni. Saya ambil dulu AB. Jadi sudut puncak dia adalah 30. Jadi sudut puncak 30. Jadi macam mana perlu kita buat? Kita kena buat sudut dulu sini 30. Macam mana nak buat sudut 30? Kena recall balik. Buat separuh bulatan. Okey, buat separuh bulatan. Sorry, tak apa jelas, tak apa nampak Saya tekan Kemudian jarak dia ni jangan terpindahkan. Okey, lepas tu kita cari pula satu lagi, kita bahagi dua sebab ini yang kita nak buat adalah sudut 60. Bila kita dah dapat macam tu, kita pun panjangkan dia. Jadi ini kita dah dapat sudut 30 darjah. Tu step kedua. Bila dah dapat macam ni, berpusat di A, kita kena cari sudut 90 darjah dengan garisan yang baru kita buat tadi. Okey, baru kita buat. Jadi yang ni kita kena tutup mata lah. Okey, garisan ni yang baru kita buat kena buat lagi. Okey, macam mana nak cari 90 darjah? Kita sambung lagi kat sini. Kebetulan saya tak ubah tadi. Okey, sambung. Okey, kita buka jarak dia. Besarkan sikit.
nampak. Okey, kita dah dapat 90 darjah. Okey, kita pun garis 90 darjah. Jadi 90 darjah ni antara garisan ni garisan 30 ni. Okey, jadi kita dah dapat sini kan. Jadi apa perlu kita buat adalah kita cari pula penengah ni 90 darjah antara AB ni. Naikkan. Yang mana bersilang tu nanti adalah pusat dia. Okey, jadi cucuk sini. Buat je tu. Ni. Okey, saya pun gariskan. Okey. Jadi yang bersilang ni, ini adalah pusat bulatan. Saya letak sebagai O. Okey, pusat bulatan sebagai O. Jadi cucuk kat sini, saya cucuk kat sini, sama Saya pun buat separuh bulatan. Oh, Allahu Akbar, terlebih dah. Tak apa, harap-harap kena lah. Okey, ni. Terlebih harap saya punya. Okey, ni dia. Jadi nak jadi kebetulannya. Okey, bila kita dah dapat bulatan penuh ni nanti, okey, sisi dia, salah satu sisi dia kita ambil jarak dia, R. Okey, ambil. Kita letaklah kat mana? Sebelah sini boleh? Okey, jadi sini R. Jadi AB, sini C. Jadi kita pun buat. Gariskan dia. Okey, Jadi kita dapat tapak dia AB. Sisi satu lagi R. Okey, dan sudut puncak ini sudut puncak dia 30 darjah. Kalau tak percaya boleh cuba nanti. Okey, boleh cuba 30 darjah. Yang ni sebab saya main ambil je dia punya sudut ni. Okey, sudut ni. Sudut tadi saya main ambil je jadi tak berapa ngam lah. Kalau tengok dalam buku teks nanti ngam. Boleh Dia boleh duduk kiri atau kanan. Okey, dia boleh duduk kiri atau kanan. Tadi nampak je pelik saya punya ni kan. Okey, nampak je pelik saya punya ni. Nanti saya ukur balik jarak ni berapa, saya tengok lagi. Okey, ni melukis segitiga. Saya nak buat semula yang ni Saya nampak macam pelik nanti awak nak jadi macam pelik nanti tak? Saya nak buat sini yang ni semula. Okey, saya nak buat semula yang ni sekejap lagi. Dengan ukuran tepat lah. Saya akan ambil ukuran tepat. Macam mana saya nak ambil ukuran tepat? Oh, sekali lagi saya terbuka pula. Okey, macam mana saya nak ambil ukuran tepat? Yang ni tadi yang sudut ni saya akan ukur. Okey, saya akan ukur daripada sini, saya akan tahu lagi. Jadi awak pun semua buat yang sama. Jadi 4, 2,5. Okey, saya akan buat semula. Empat, 2.5. Satu lagi sudut X. Saya tengok sekejap sudut X ni sudut berapa dia buat ni. Sudut X tu sudut 45. Okey, X dengan 45 darjah. Okey, ni saya dah buat baru
Jadi saya dah dapat, saya copy je tadi yang tu. Okey, dia punya tapak dia AB. Sini sisi dia R. Okey, sudut puncak dia adalah 45. Jadi tengok semula. Okey, saya pun buat. Sini A, saya ukur balik ukuran dia ni. Okey, so sini saya dapat B. Jadi sudut dia adalah 45 darjah. Okey, 45 darjah saya pun buat bulatan, saya buat bulatan penuh. Okey, buat bulatan penuh. Jadi saya nak buat sudut 45 darjah, jadi saya bahagikan dia. Bagikan dia. Okey, yang ni saya dah dapat sudut 45 45 darjah. Jadi seterusnya saya nak 90 darjah dengan yang ini. Serenjangkan dia. Okey, saya dah serenjangkan dia ni dengan garisan 45 darjah saya. Kemudian saya cari serenjang pula AB Jadi sini saya dapat pusat dia, sini saya labelkan sebagai O. Bila dah dapat O, saya pun cocok sini, saya buat separuh, buat bulatan. Okey, 6. Jadi dah dapat. Saya ambil jarak R. Okey, saya ambil jarak R, saya pun tanda kat sini. Okey. Jadi hasil dia saya dapat macam ni. Okey, ni baru nampak sama sikit macam dalam buku teks. Okey, lepas dah dapat macam tu, kita pun hitamkan. Ini baru nampak sama sikit kan. Yang tadi nampak macam pelik. Boleh awak nak buat kiri atau kanan, boleh, tak ada masalah. So sini adalah 45. Okey, jadi untuk latihan awak dalam tu nanti buat latihan. Sini jarak dia adalah, saya kena bagi jarak dia. Ni 40 mm, R 25 mm. Sudut dia adalah 45 darjah. Jadi awak buat ini Nanti latihan buat yang tu. Hantar dekat saya nanti tau. Okey, seterusnya. Yang ni sudah. Melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan tinggi. Jadi dia dah bagi tapak ada, diberi tapak, sudut puncak ada, tinggi. Yang tadi sisi kan. Jadi yang ni tinggi pula. Okey, jadi cara dia lebih kurang sama je. Kita akan gunakan yang tadi juga. Ni. Maklumat. Kita akan gunakan maklumat yang sama Maklumat yang sama ni. Jarak tapak dia 40. Tinggi dia, saya cuba tinggi dia kita letak sebagai saya ukur. Nanti kita ikut yang sama. Saya ukur yang ni senang. Okey, boleh. Boleh kita pakai yang sama, maklumat yang sama. Okey, kita pakai maklumat yang sama Kita pakai maklumat yang sama. Maknanya AB, tapak dia, tinggi dia T nanti bukan R. Tinggi dia T 25. Sudut dia adalah 45. Supaya awak mudah faham. Okey. Tengok kita akan pakai maklumat ni yang sama. Jadi AB adalah 25. Jadi saya pun buat tapak dulu.
A. Saya ukur jarak ni 40 40. So saya dapat B 40. Okey, B 40, sudut dia adalah sudutnya adalah 45. Okey, 45. Kita tengok sini jap, 45. Nampak? AB kita bahagi 2 ni kita bahagi 2. Kemudian kita buat sudut 45. Okey, sudut dia 45. Kita ulang balik kaedah tadi. Okey. Kita buat separuh bulatan. Okey, sebab kita nak buat 45 kan. 45 daripada bawah. Jadi kita buat sudut 90 kat sini dulu. Okey, dah dapat sudut 90. Kita bahagi 2 pula dah. Kita bahagi 2. Okey, bila dah bahagi 2, kita dapat sudut 45. Sudut 45. Lepas tu, kita kena serenjangkan sudut 45 ni dengan garisan yang baru kita buat tadi. Okey, kita pun serenjangkan dia. Kita buat 90 darjah. Okey, jadi ni serenjang Kemudian kita bahagikan garisan AB dia. Cari dia punya penengah dia. Kita nak ni dia punya ni. Ulang balik yang tadi Okey. Kita garis. Jadi yang bersilang ni tadi tak O. Bila tak O, kita buat separuh buat bulatan penuh. Okey, ngam. Okey, buat bulatan penuh. So, yang ni tadi kita dah dapat kan? Jadi ini adalah ketinggian dia. Ketinggian dia tadi berapa kita nak? 25 mm. Okey, kita pun tanda ni yang 90 darjah yang baru kita pun tanda. Bila kita dah tanda macam tu, kita selarikan dia. Okey, selarikan dia. Ni selari dengan tapak dia ni Okey, jadi kita akan dapatlah tinggi dia ni 25 mm. Kita pun gariskan dia. Garis. Biar lepas dari bulatan. Okey, jadi segitiga kita adalah sama ada sebelah kanan atau kiri. Bergantung. Jadi kalau saya tadi buat belah kiri kan, belah kanan. Jadi saya buat belah kiri pula sini C. Kita pun garis. Okey, dah siap. Apa perlu kita buat adalah kita pekatkan dia. Okey, kita pun pekatkan. Jadi dah siap. Okey, dah siap. Jadi tinggi dia mana? Ni tinggi dia. Okey, tu siap ni tu Melukis segitiga apabila diberi tapak, ada tapak, sudut puncak dan tinggi. Ada lagi tak? Oh, ada lagi. Satu lagi kot. Okey, next. Melukis segitiga apabila diberi tapak, sudut puncak dan satu sudut tapak. Okey, satu sudut tapak diberi. Okey, melukis segitiga apabila diberi tapak. Okey, ada tapak AB. Sudut puncak. Sudut puncak ni sudut puncak. Dan satu sudut tapak. Satu sudut tapak Y. Okey. Jadi mari kita tengok macam mana kita nak buat. Okey, mula-mula sekali kita kena ulang balik. Kita kena ulang balik kaedah yang mula kita dapat tadi. Okey, mula yang kita dapat tadi Kita tengok mula garisan AB bahagi 2, naikkan serenjang. Lepas tu kita cari pula sudut berapa yang dia nak tadi tu, sudut puncak dia berapa. Okey, yang bersilang tu itu adalah O. Okey, bila dah dapat O, tengok bila dah dapat O, kita pun buat pula sudut Y dia berapa. Okey, dah dapat sudut Y dia berapa, kita gariskan. Nanti kita akan dapat. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita masih lagi menggunakan
maklumat yang tadi. Okey, maklumat yang tadi. Maklumat yang tadi, ni dia maklumat tadi. Okey, sebagai contoh kita menggunakan maklumat yang tadi. Awak nanti buat melintang macam ni, jimat kertas sikit. Cara saya ni, okey, maklumat yang tadi. Mula-mula, tengok step dia. Okey, mula-mula kita buat dulu garisan A. Berapa jarak B? Kita ambil sini sebab tadi dah ukur dah 40 mm kan. Kita tanda saja 40 mm. So sini B. Okey. Langkah kedua adalah yang ni saya ikut step buku teks lah. Okey. Saya kena extend sikit dulu. Ataupun saya ikut style saya je lah. Saya cari dulu sudut puncak dia. Sudut puncak dia tetap tadi 45. Saya buat ulang balik. Okey, saya ulang balik. Okey, so sini 45. Okey, bila dapat 45, kita cari garisan serenjang dengan garisan 45 ni kan. Okey, cari supaya kita boleh dapatkan dia punya pusat nanti. Okey. So next saya bahagi pula garisan AB ni. Jadi ni adalah pusat dia. O, saya tanda sebagai O. Ni ulang balik yang tadi ulang balik yang tadi. Saya pun buat separuh belatan. Buat penuh belatan. Okey. Buat penuh belatan. Okey, bila dah buat penuh belatan. So, sekarang kita dah ada sudut puncak 1. Okey, 45. So, sudut berapa yang dia nak tadi? Dalam buku teks tadi, dia kata, okey, Y. Okey, Y. Berapa kita nak buat Y ni? Kita letaklah sebagai Y ni sebagai 60. Ni saya letak sendiri Y, sudut Y sama dengan 60 darjah. Jadi kita kena repeat. Buat dekat B ni 60. Okey, buat separuh belatan. Kalau buat belatan penuh pun tak ada masalah. Lepas tu jangan ubah dia punya jarak. Tandakan. Jadi kita dapat satu sudut 60 kat sini kan. Sudut 60 kat sini. Jadi, ni sampai sini, sudut 60 sampai ke pusat lilitan bulatan yang tadi kita tadi, ini adalah C. So kita pun dapat. Gitu. Kita pun hitamkan. Okey. Jadi bila kita dah hitamkan, kita tahu. Okey, sudut sini adalah sudut Y iaitu 60 darjah. Sudut puncak ni adalah 45 darjah. Kalau tak percaya, tak yakin dengan diri, tak ada kat atas ni tadi ni dia. Ni dah dapat. Kalau tak percaya, tak yakin, boleh ukur pakai jangka lukit. Jangka sudut awak. Siku set awak. Okey. Tengok ada lagi tak? Okey, dah tak ada dah. Okey, latihan ni boleh buat dia. Okey, jika ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen dekat YouTube ni ataupun boleh WhatsApp saya. Okey, kali ni saya nak request supaya siapa yang tonton video ni, yang tengok video saya ni, sila type komen dekat YouTube ni. Okey, letakkan nama awak supaya saya tahu.
berapa orang yang sebenarnya tonton video saya ni yang mengikuti kelas PDPR saya. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih. Sila hantar yang saya dah buat ni, itulah awak kena buat dan hantar pada saya secara personal. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.